Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama teruskan siri kuliah maghrib berkaitan dengan tajwid, dan sedikit nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan cerita di sebalik surah yang kita bacakan ini. Dan pada malam hari ini saya bercadang untuk tak menulis, sebab saya rasa macam nota tu dah lengkap ditulis dengan dia punya hukum tajwidnya. So kita baca kat situ lah. Dia ada time malah lah tu. Kalau kata tak sempat untuk kita print nota, baru kita menulis lah, insya-Allah. Tengok pada kerajinan. Okey, sebelum tu surah yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah berkenaan dengan surah Al-Kafirun, yang mana surah ini juga adalah surah yang begitu familiar, maksudnya kita dah selalu baca. Okey, insya-Allah sama-sama kita baca dulu surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama. Qul ya. Jangan baca dengan kul ya. Qul ya. Lam tu dia jadi izhar mutlak. Qul ya. Qul ya. Yang kat depan huruf qaf tu pun sama. Kena perhatikan, tekan sikit suara qul, jangan kul. Kalau kul jadi kaf. Qul ya. Okey, ya huruf mat. Ya tu ada huruf mat, ada alif kecil, kemudian ada tanda panjang. Kalau saya mengajar dekat Bandar Siputra tu, dia orang suka guna macam lambar ombak rindu, dia kata. Ada lambar panjang tu, tanda panjang, kemudian bertemu dengan
huruf hamzah. Okey. Huruf hamzah, hukum dekat situ dia keluar mat jaiz munfasil. Mat yang mat asli yang bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Ya dengan ayyuha tu dua kalimah yang berbeza. Ya ayyuha, dibaca 4 ataupun 5 harakat. Kita boleh pilihlah sama ada nak baca 4 harakat ataupun 5 harakat. Kalau biasanya kalau kita dengan budak-budak kita kata 5 kali gerak jari. Qul ya ayyuhal kafirun, 5 kali gerak jari. Tapi kalau kita dah selalu baca, insya-Allah tak payah nak kira lah. Takut dalam solat duk terangkat tangan. Okey. Ayyuha, kemudian ada huruf ya yang bertanda sabdu. Huruf ya bersabdu dibaca dengan henjutan ringan. Qul ya ayyuha. Ayyuha sama juga dengan kita baca Al-Fatihah. Iya, dia henjutan yang ringan dia panggil. Takut kita nak cepat jadi iya. Jadi iya macam tu je. Tak ada henjutan yang ringan tu. Tak ada. So, kita dah meninggalkan satu disiplin bacaan. Okey, kemudian alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah, huruf alif lam yang di atas lam tersebut ada tanda mati dipanggil alif lam qamariyah. Ada pada tulisan dan ada pada bacaan. Ayyuhal kafirun. Okey, ka ma asli huruf kaf berbaris di atas bertemu dengan huruf alif kecil. Ada alif kecil dekat atas huruf kaf tu, dibaca dengan kadar 2 harakat. Ada 2 harakat. Okey, kemudian firuna, kafiruna, ra, waw, nun. Huruf ra, waw, nun, run kat belakang tu, okey, dia jadi ma'arik disukun. Kita boleh pilih bacaan dia sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Huruf nun dimatikan kerana memberhentikan bacaan, dan sebelum huruf nun terdapat hukum bacaan mat asli. Maksudnya kat sini kalau kita wakafkan bacaan ayat yang pertama ni, ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun 2, kafirun 4, kafirun. Kita nak panjangkan boleh. Cuma sama macam kita dah sebut masa surah Al-Fatihah dahulu, kalau nak baca 6, pastikan dalam ayat tu semua 6. Maksudnya setiap kali jumpa dengan ma'arif disukun, contohnya masa kita baca Al-Fatihah, pilih 6 semua. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik sampai 6 semua. Kalau nak baca 2 semua. Tu lagi dia panggil, kalau bahasa Melayu rima akhir dia sama. Okey. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La. Okey. Mat jaiz munfasil juga, kerana huruf mat alif tu bertemu dengan hamzah. Dia bukan bertemu dengan huruf alif. Dalam Al-Quran tak ada huruf alif yang berbaris. Yang bunyi A semuanya hamzah. Okey. Huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah dipanggil mat jaiz munfasil. La budu ma tu ma asli
ada alif dan huruf sebelum alif berbaris di atas, dibaca dengan kadar 2 harakat. Ta'budun. Okey, dan kemudian ada sama macam tadi, ma'arif disukun. Ta'budun. Ada huruf waw. Sebelum huruf waw ada huruf lain yang berbaris di hadapan. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat kalau diberhentikan. Kalau kita sambung 2 harakat sahaja. Sama macam Qul ya ayyuhal kafirun tadi, kita baca sambung. Ru dekat belakang tu akan jadi 2 harakat, jadi mat asli. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kalau nafas panjang boleh sambung, dan huruf yang hukum yang sepatutnya ma'arif disukun dia akan bertukar jadi mat asli saja, 2 harakat. Okey, kemudian ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey, wala sekali lagi mak jaiz munfasil, kemudian antum, nun bertemu dengan ta, ikfa hakiki, huruf nun mati bertemu dengan huruf ikfa iaitu ta. Bacaan nun mati disembunyikan 50%, dia kata, dengung dan panjang 2 harakat. Maksudnya antum di antara 50% je keluar antum, maksud nun masuk dalam huruf ta. Antum. Okey, ingat yang ni biasanya daripada sudut sebutan tum, kum, biasa kita salah kat situ. Antum abidu nama kuntum, jadi nama orang lama kuntum kan. Dia baca sepatutnya kuntum lakum dinukum waliyadin. Kum. Cuba kata, kalau Tok Guru lama dia kata pelembek sikit lidah tu. Tok Guru kampung ada pelembek sikit lidah tu, jangan duk keras sangat. Kum kan. Okay, antum abidu, mim mati bertemu dengan huruf ain, izhar syafawi. Okey, izhar syafawi, huruf mim mati yang bertemu dengan semua huruf kecuali huruf ba dan huruf mim. Maksudnya dia jumpa dengan huruf ain ni dia jadi izhar syafawi. Kalau mim mati jumpa dengan ta, izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan sa, izhar syafawi. Mim mati jumpa hamzah pun izhar syafawi. Semua huruf kecuali huruf ba dan huruf mim sahaja. Dan bacaan dia tidak dengung, dibaca jelas. Mim mati tu kena jelaskan. Antum'a, tum'a. Okay? Tak boleh dengung. Cara nak kenal dia, kalau kita tak kenal hukum pun, mim mati ada tanda mati, mesti dengung. Ataupun kalau yang sebelum tu antum tu, nun mati tak ada tanda mati, dengung. Kalau nun mati ada tanda mati, tak dengung. Biasa kita, yalah, kalau macam saya sendiri pun diberi tanggungjawab bila mengajar di sekolah dulu, mengajar berkaitan dengan subjek tajwid, barulah kita cari hukum-hukum tajwid, baru rasa nak ingat. Kalau dulu pergi interview, dia tanya kenapa baca betul tapi hukum tak tahu, saya pun buat pala tahu, ikut dan kita jawab, kata belajar tajwid ni fardu kifayah, baca dengan bertajwid tu baru fardu ain. Betul lah,
Belajar hukum tajwid fardu kifayah, tapi baca dengan bertajwid fardu ain. Maksudnya kita nak baca dengan kita baca Al-Quran mesti bertajwid, wajib. Tapi belajar hukum tajwid fardu kifayah. Tapi nak sempurnakan fardu ain, kena belajarlah yang fardu kifayah baru tahu. Okey. Abidu ain, dia ada alif kecil kat atas dia. Ma asli 2 harakat, abidu. Du pun sama. Huruf waw sebelum dia ada huruf dal berbaris di hadapan. Ma asli. Ma'abud, ma ada tanda panjang. Huruf alif bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah yang berbeza. Ma dengan a'bud, ma jaiz munfasil. Kemudian dekat belakang ada huruf dal yang termasuk dalam huruf qalqalah, dan kita berhentikan bacaan jadi qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra, a'bud. Okey, kemudian ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Okey, wala ana 'abidum ma 'abadtum, la wala ana. Okey, huruf alif, huruf mat, alif bertemu dengan huruf hamzah, sekali lagi mak jaiz munfasil. Banyak mak jaiz malam ni mak jaiz munfasil. Huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Okey, kemudian ada huruf nun, kemudian ada huruf alif, dan atas huruf alif tu ada tanda bulat. Huruf alif tidak berfungsi jika disambung bacaan, jika diberhentikan bacaan na menjadi ma asli. Tu fungsi tanda bulat tu. So kita takkan baca wala ana a. Bila ada tanda bulat tu kita teruskan wala ana a. Tapi dari segi maksudnya saya juga. Kan, saya ana. Kan? Dari segi maksudnya tetap saya, walaupun atas huruf alif tu ada tanda bulat tu. Abidum ma abadtum. A ma asli, bidum ma. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah. Tanwin dimasukkan ke dalam mim, didengung dan dipanjangkan 2 harakat. Kita bacaan dengung kita tu 2 harakat. Wala ana abidum ma abadtum, bidum ma, dumma, idgham ma'al gunnah. Kemudian ma asli, abadtum. Okey, abadtum ada huruf dal bertemu dengan huruf ta. Kita tak baca dengan abadtum, kita baca abadtum. Huruf dal tu ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. Kita terus masuk huruf ba kepada huruf ta yang bertanda sabdu. Hukum dia nama idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Pertemuan 2 huruf yang berbeza, huruf dal dan huruf ta, tetapi pada makhraj huruf yang sama. Tempat keluar huruf dal dan huruf ta ni adalah tempat yang sama. Dia dipanggil mutajanisain. Ada juga huruf ta dan huruf ta. Dalam ayat waqalat ta'ifatun, kita tak baca waqalat ta, waqalat ta'ifatun. Kita terus kepada huruf la dan huruf ta, ataupun huruf dal dan huruf ta samalah kita, abadtum.
dan beberapa contoh lagi. Okey, kita mentasdidkan huruf yang kedua, maksudnya huruf kedua dekat sini da dengan ta tu kita ambil huruf ta dan huruf pertama diabaikan. Maksudnya kita tak sebut huruf yang pertama tadi. Tak adalah kita baca bidum ma'abadtum. Salah. Okey, satu lagi dekat ayat ni. Biasa kita dengar orang baca wala an'abidum. Dia matikan terus nun. Okey. Bukan orang sinilah. Orang lain. Okey, kemudian ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey, yang ni ayat yang kelima ni dia sama dengan ayat yang ketiga. Mak jaiz munfasil wala antum, huruf huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah. Antum ikfa hakiki, nun huruf nun mati, nun sakinah ataupun nun mati yang tak ada tanda mati bertemu dengan huruf ta. Kemudian tum'a, mim mati bertemu dengan huruf ain, idhar syafawi. Huruf mim itu dibaca matinya dengan jelas, kemudian terus menyebut huruf pada baris yang seterusnya. Antum'a, tum'a, tutup mulut, buka terus untuk sebut huruf ain. Antum'a. Biduna, du ma asli ada huruf waw, huruf mat, huruf waw. Kemudian sebelum huruf waw itu ada huruf dal yang berbaris di depan. Ma'abud. Okey, sekali lagi mak jaiz munfasil. Ma'abud. Okey. Huruf dekat ma'abud, mak jaiz munfasil, huruf alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kemudian ada huruf dal dekat belakang, qalqalah kubra. Okey, kemudian ayat yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Okey, yang ni kita sebut tadi ni, lakum dinukum, lakum dinukum waliyadin. Okey, mim mati bertemu dengan dal, izhar syafawi. Macam kita sebut tadi, huruf mim yang bertemu dengan semua huruf kecuali huruf ba dan huruf mim. So dekat sini huruf mim bertemu dengan dal, izhar syafawi, tutup mulut, terus sebut huruf dal. Lakum di, nukum wa. Okey, yang kedua tu pun sama, mim mati bertemu dengan huruf waw. Lakum dinukum waliyadin. Okey, dekat belakang ada ma'arif sukun waliyadin. Ma'arif sukun bacaan dia 2, 4 atau 6 harakat. Okey, baik. Selesai tajwid. So kita akan tengok. Kalau kita tengok surah Al-Kafirun ni dalam bentuk pembacaannya dan maknanya, kita akan jumpa perkataan yang sama berulang. Tapi kata ulama tafsir, jangan kamu anggap Allah ni buat sesuatu yang berulang tu. Kenapa ulang banyak kali ayat 3 dan ayat 5? Sia-sia je lah. Maha suci Allah daripada melakukan perkara yang sia-sia. Kalau kita baca surah Ar-Rahman pun, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban tu, berapa kali dia sebut? Saya pun tak kira. Tapi banyak kan? Tapi setiap kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban tu, ada maksud-maksud yang Allah nak bagi tahu dekat kita. Walaupun tulisannya sama, maksud secara zahirnya sama, tapi kalau kita perincikan betul-betul, insya-Allah ada. Insya-Allah lah kalau kita sampai ke Ar-Rahman tu, kita akan tengok. Okey, sebelum tu kita tengok pada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ni adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah.
Ni dekat-dekat dah nak berlaku, dekat-dekat nak berlaku peristiwa hijrah, turun surah ni. Dan surah yang ke-109 dalam susunan dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran, dia 109. Surah yang ke-109 mempunyai 6 ayat, dinamakan sebagai surah Al-Kafirun, ambil daripada perkataan Al-Kafirun yang ada dalam ayat yang pertama. Okey, antara kelebihan surah ni, sesiapa yang membaca dan menghayati surah Al-Kafirun ni akan terselamat daripada sifat syirik. Okey, selamat daripada kesyirikan. Maksud bukan baca sahaja, dan baca serta faham. Okey, dan yang kedua kelebihan dia, Nabi selalu baca dalam solat-solat sunat bersama dengan surah Al-Ikhlas. Kalau Nabi baca dalam solat sunat Al-Kafirun rakaat pertama, mesti Al-Ikhlas rakaat kedua. Sebab kalau baca dalam buku tafsir, seolah-olah Al-Kafirun itu meletakkan tunjang tauhid, tunjang akidah. Al-Kafirun la ilaha, maksudnya tiada Tuhan. Kalau Al-Ikhlas pula, dia menyentuh kepada illallah. So lengkap, la ilaha illallah. Sebab tu dia combine dua tu. Dia selalu bersama. Baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Dia saling melengkapi. Okey. Sebab ada sebab dia. Sebab penurunan surah Al-Kafirun ni, masa nak turun surah ni, sebelum surah ni diturunkan, orang Quraisy ni dia seakan-akan dah tak tahulah Muhammad ni aku nak buat macam mana lagi. Kan yang kita baca apa tu, surah Al-Lahab tu, Tabbat Yada tu, baling najis dah, letak perut unta masa dia solat dah, macam-macam dah buat. Tapi Muhammad ni tak berganjak, masih lagi nak mempertahankan Tuhan baru yang dia bawa tu. Bawa agama baru, suruh kita ni sembah Tuhan baru. So dia orang tak tahu dah nak buat apa. So orang Quraisy ni dia menawarkan, dia tawar kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ambillah, kami dah berpakat nak bagi harta kami ni kepada kamu, supaya kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Tetapi ada syaratnya, lepas ni kamu tak boleh lagi nak berdakwah ataupun nak ajar masyarakat Quraisy ni tentang agama yang kamu bawa, yang kamu panggil agama Islam tu, dan Tuhan kamu Allah yang kami tak nampak tu. Tapi Nabi tak setuju. Dia kata, ambillah sebanyak mana yang kamu nak, harta siapa yang kamu nak, insya-Allah kami akan usahakan untuk kamu dapat. Janji kamu tidak lagi mencela ataupun memburuk-burukkan Tuhan kami. Diorang masa tu sembah berhala lah. Ada nama Lata, ada nama Uzza. Okay. Kemudian Rasulullah tak setujulah. Semestinya. Bila tak setuju, nak bagi harta, tak bagi, tak nak, dia pujuk lagi. Wahai Muhammad, dia kata, pilihlah di kalangan kaum wanita yang ada di kota Mekah ini sebagai isteri kamu, yang mana sahaja kamu nak. Kalaulah yang kamu berkenan itu bini kami sekalipun, kami akan ceraikan dan bagi pada kamu. Sampai macam tu sekali. Nak bagi, bini dia apa dia nak bagi. Asalkan Muhammad ni berhenti daripada sebarkan agama Islam. Okey. Nabi Rasulullah tolak juga. Okey, dia kata tak apalah, ni last lah aku bagi Muhammad. Dia kata macam ni, harta kamu tak nak, perempuan kamu tak nak, kami janji bulan dan bintang pun semua kamu tolak. Macam ni lah, kita buat satu agreement, perjanjian, bahawasanya kamu akan menyembah Tuhan kami setahun, dan kami akan, tahun yang seterusnya kami akan sembah Tuhan kamu setahun. Maksudnya dia ajak Nabi setahun sembah berhala, kemudian dia orang akan sama-sama sembah Allah bergila-gila
setahun. Ada kaitan dengan ayat yang kita akan baca terjemahan dia nanti. Okey. Kemudian Allah menurunkan surah ni untuk bantu Nabi menjawab segala apa yang kafir Quraisy tu bagi tahu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan surah ini menyatakan tentang pembebasan diri dari segala bentuk kesyirikan dengan sebersih-bersihnya. Maksudnya satu surah ni diturunkan, ayat 1 sampai ayat 6 ni diturunkan untuk mengajar Nabi Muhammad serta sahabat yang telah memeluk Islam pada masa itu untuk bersihkan diri daripada perkara syirik. Sebab apa? Mungkin Nabi boleh tahan lagi janji harta perempuan. Kalau sahabat orang lain, boleh jadi kalau kita pun biru mata. Okey, kita tengok ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini daripada kata ulama tafsir, ini adalah satu ayat ni, dalam ayat ni ada satu uslub dakwah yang Allah tekankan. Walaupun kita nak bercakap dengan orang kafir, kita kena berlembut juga. Ayyuha, kul ya kan, wahai. Kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dia tak guna dengan perkataan hoi, woi, tak ada, wahai juga. La a'budu ma ta'budun, katakan apa? Aku tidak akan sembah. La, aku tidak. A'budu, akan sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Katakanlah wahai Muhammad, aku kat sini a'budu tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka yang engkau ni tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Okey? So, lepas tu wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah. Dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah. Itu sebab saya kata tadi, dalam surah ni kita baca bahasa Arab ke, kita baca terjemahan ke, dia banyak perkara yang berulang. Kalau ayat yang kedua tu a'budu, kan? Kemudian dia ada ayat yang seterusnya nanti na'budu. Na'budu tu tak ada dalam ayat ni. Kadang-kadang kita guna a'budu. Dekat sini a'budu ni Nabi lah yang jawab. Nabi kata aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau dalam surah Al-Fatihah kita baca na'budu, iyyaka na'budu, kami sembah. Ta'budun, kamu sembah. Dalam ni dia panggil apa? Dalam bahasa Arab ni dia beza huruf alif, huruf nun. Ya'budu, na'budu, ta'budun. Okay? Kalau alif tu, kalau hamzah tu aku. Kalau huruf nun kat depan kami. Ana, nahnu, kan? Okey. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, ayat 3, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Maksud kat sini wala antum abiduna ma a'bud ni bukannya kata orang kafir ni tak boleh sembah apa yang aku sembah, bukan macam tu. Kalau kita baca secara zahirnya, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah, orang kafir tak boleh sembah Tuhan ke? Tak boleh sembah Allah ke? Bukan. Maksudnya ayat ni nak jawab yang diorang minta tadi setahun-setahun tu. Maksudnya tidak boleh menyembah seperti yang diminta oleh orang kafir, dengan sembah berhala setahun, kemudian sembah pula Allah setahun. Okay, wala antum abiduna ma a'bud. Okay, seterusnya ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum, dan tidak aku menyembah apa yang kamu sembah.
Ulang sekali lagi. Kan? Ayat yang kedua kita dah jumpa la a'budu. Sekarang ni Allah suruh Nabi cakap wala ana'a, guna perkataan saya, a'budu pun saya, ana abidun pun saya ataupun aku juga, tidak aku menyembah apa yang kamu sembah. So, apa beza a'budu dengan abidun? Ni kalau dalam bahasa Arab, a'budu tu dia fa'il, perbuatan. Kita tak akan melakukan apa-apa perbuatan yang sama seperti orang kafir tu menyembah. Dia angkat tangan ke, dia letak macam ni ke, dia letak macam ni ke, macam orang Kristian yang salib tu ke. Itu daripada sudut perbuatan. Abidun, maksudnya Rasulullah kata kat sini melalui ayat ni, bila dibacakan kepada orang kafir, wala ana abidum ma abattum, maksud ana abidun, abidun tu maksudnya aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah sampai bila-bila, ataupun yang akan datang, sekarang pun aku tak sembah berhala kamu, akan datang pun aku tak akan sembah berhala kamu sampai bila-bila. Okey, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak kamu dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah. Sekali lagi ayat ni. Tu kata yang tadi, ayat yang mula-mula tadi merujuk kepada perbuatan. Maksudnya katakan pada mereka, wahai Muhammad, kamu tidak akan mengikut apa yang orang kafir itu sembah. Perbuatan dia cara dia menyembah, cara apa. Tapi ayat yang kedua, maksudnya sampai bila-bila pun yang akan datang pun kamu tidak akan menurut mereka, tak akan sembah apa yang mereka sembah. Satu perbuatan, satu lagi i'tiqad. Okey, lakum dinukum waliyadin. Kemudian bagi kamu agama, lakum dinukum, bagi kamu agamamu, waliyadin, dan bagi aku agamaku. Ada juga tafsir yang menyebut din dekat sini bukan bermaksud agama, tapi bermaksud cara ibadat. Bagi kamu cara ibadat kamu, dan bagi aku adalah cara ibadat aku. Tak pakai, ada ustaz saya dulu, dia kata lakum dinukum waliyadin, ni maksudnya kita tak boleh nak tiru apa yang orang kafir, cara orang kafir menyembah. Sebab tu semasa zaman Nabi mula-mula buat apa tu, Masjid Nabawi dulu, Nabi nak tak samakan cara ibadat orang Islam dengan orang kafir ni, dengan orang Yahudi pada masa tu. Orang Yahudi sembahyang dia buka selipar. Nabi suruh sahabat masuk masjid solat pakai selipar, pakai kasut. Tapi kenapa sekarang tidak? Sekarang ada kapet. Masjid Nabi dulu atas tanah. Sebab tu Nabi solat pakai kasut. Ustaz ni bawa cerita baru pula. Nabi solat pakai kasut. Tak betul. Masa dulu. Cuma sekarang bila dah apa tu, ada kelengkapan yang cukup, boleh diubah. Maksudnya macam sekarang kita dah tak masuk dalam surau pakai kasut solat. Tak. Cumanya dia kata ikut pengalaman saya belajar juga, dia kata, ustaz tu kata lakum dinukum waliyadin ni merujuk juga kepada kita tak boleh nak tiru cara pemakaian, cara apa sahaja. Macam sekarang kita ada juga orang yang kita tengok orang dekat luar, kalau orang lelaki pakai apa tu, seluar pendek, kemudian dia masuk solat. Sebenarnya kalau ikut daripada ayat ni tak boleh lah macam tu. Walaupun aku tak tutup aurat, at least aku solat. Tak boleh. Maksudnya kita tak boleh nak ikut orang kafir pakai tak tutup aurat, kita pun pakai tak tutup aurat.
Tu antara apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Banyak surah-surah yang pendek ni pengajaran dia tetap ada. Macam-macam dah kita tu. Tapi daripada Al-Fatihah sampai ke Al-Kafirun, cuma satu surah sahaja yang madaniyah yang kita dah belajar. Kan, An-Nasru, idza jaa nasrullah tu. Yang lain surah Makkiyah. InsyaAllah kita akan sambung lagi di surah-surah yang seterusnya. Ya, akhir sekali ada soalan ke? Agak-agak faham lah ya. Saya ni kadang nak susun ayat ataupun susah. Maklumlah. Cakap pun bertukar lah orang. Kadang KL, orang Kelantan ni biasalah. Kalau mula-mula kita datang KL, dia tanya asal mana, Kelantan. Bunyi M belakang. Saya asal Kelantan. Okey, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.